Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia kata, ikhwan, kalau Allah Ta'ala tahan kepada mata hati kita muhasabah, bermakna Allah tahan kepada kita kebaikan yang besar. Sebab ayat menyebut pada kita, wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Jangan jadi seperti orang yang lupa Allah, kemudian Allah lupakan mereka kepada diri mereka. Ibn Qayyim kata, yang ni lah paling dahsyat dalam ayat ni. Macam mana manusia boleh lupa kat diri dia? Lupa Allah semua orang tahu, tapi Allah lupa kat dia macam mana? Ibn Qayyim kata, Allah lupakan dia tentang diri dia. Allah tutup diri dia berdapat muhasabah. Dia tak boleh muhasabah diri. Dia boleh jadi penghisap pada orang. Saya bagi contoh, ikhwan, orang perempuan. Kita orang jantan sama, tapi contoh yang saya bagi ni dia mudah dengan perempuan. Kalau kita bagi contoh perempuan, kita jantan ni senang nampak. Kita akan nampak senang nampak. Kalau bagi contoh orang jantan tu payah nampak sikit. Biasalah orang jantan kan, Penang tak ada lelaki, semua jantan. Orang perempuan, cuba tengok, ada satu benda Allah bagi pada orang perempuan, sama orang bagi orang jantan, tapi orang perempuan dia lebih deep mim, maksud dia lebih dia punya pengaruh tu lebih dalam lagi lah. Apa dia? Cuba tengok orang perempuan kahwin, dapat suami, duduk asin, sewa rumah, mai masa tertentu mengandung, cukup masa dia salin, lepas salin pantang jaga anak, besarkan anak, besar anak, orang panggil ibu. Apa yang berlaku pada orang perempuan tu bila dia start mengandung? Hak contoh ni saya ambil pada Syekh Maulud masa dia baca ayat ni lah, ayat muhasabah 18 Al-Hasyr ni, dia yang bagi contoh ni, saya ambil. Dia contoh dia tu kena betul, masuk dalam fikiran dan hati. Pada hari wanita ni mengandung, dia start mengandung, ketika itu kalau dia tak muhasabah diri dia, dia akan kehilangan sebesar-besar nikmat Tuhan dalam hidup dia daripada start dia mengandung tu. Kerana orang mengandung ni ada karena, ada juga perempuan jenis kahak ni, dia mengandung, dia tak ada apa-apa, dia boleh pergi jogging, laki dia yang muntah weh, hak makan asam laki dia, teringin nak makan asam dengan limau kasturi. Laki makan, laki pokok yuk satu kepala. Dia senang, dia pergi potong pokok, dia tak ada apa-apa. Dia kata tengok lembik punya lagi, lembik lagi. Dia tengok lagi aku lembik. Tapi adatnya perempuan akan lalui salin. Apa kata Syekh Maulud yang saya ambil? Dia kata apabila perempuan start mengandung, artinya apa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala main balik filem yang mak dia bela dia 30 tahun silam, bagi dia tengok secara realiti. Hang nak tahu tak macam mana mak hang sayang hang, mak hang lelah dekat hang, mak hang susah dengan hang? Lah ni aku bagi hang tengok dan rasa. Hang rasa Pertama, saya tak pernah mengandung, walaupun perut macam mengandung, tapi saya tak pernah mengandung. Saya tanya ke orang perempuan, bila doktor sahkan dia mengandung, pertama sekali apa perasaan dia? Dan perasaan kita sebagai husband dia, bukan suami, husband. Tak, sini tak ada suami memang tak ada husband. Sahabat Syekh boleh ingat dah lagi, first baby, first pregnant, bila doktor sahkan mengandung,
wanita tu apa dia rasa? Ini adalah baby yang sah, baby yang ada kemuliaan, hubungan yang sah. Dia mengandung, dia kahwin, mak bapak dia panggil satu kampung makan kenduri. Mak bapak dia pergi jemput tiap-tiap bumbung rumah orang, naik motor, naik basikal, randuk panas. Kalau 500 orang main makan, 500 bumbung rumah mak ayah dia pergi jumpa. Pakcik Wahab, tambah dulu Pakcik Wahab bukan ada menatang ni. Smartphone lah, saxophone ni bukan ada. Saxophone ada, maafkan saya. Kasim Selamat dia main dah ni, smartphone. Smartphone bukan ada menatang ni. Randuk. Pergi panggil. Siapa pening kepala bila kita nak menikah? Mak kita, pak kita. Kita sebagai maplay dengan pono, pini tak ada pengantin tau. Tak ada maplay dengan pono. Dia tak buat apa. Start nak pakai inai di jari. Dia tak ada apa. Lagi seminggu dia bukan boleh keluar rumah. Takut jatuh, terkeliat pasal darah mana. Hang nak tahu tak macam mana mak hang mengandung hang? Allah bagi perempuan tu rasa sendiri. Hang nak tahu tak macam mana sakit dan susahnya mak hang ni nak lahirkan hang? Dan satu benda hang kena tahu. Macam mana mak hang seronok bila dapat tahu kata hang duduk dalam perut dia. Lagu tu lah hang seronok bila tahu kata keturunan hang yang pertama ada dalam perut hang. Lah ni hang nak buat apa kat mak hang? Perut hang paling besar. Macam tu lah perut mak hang paling besar. Hang alah, macam tu lah mak hang alah. Dekat-dekat nak bersalin hang sakit, lagu tu lah mak hang. Bila main masa hang nak bersalin, Allah punya sakit lah, punya sakit. Susah menunggu. Macam tu lah mak hang dengan hang. Kadang-kadang baby keluar 3.6 beli. Okey lagi, dia pernah keluar 4.5 beli. Sebelum tu duk makan susu kambing banyak kan, orang bagi petua makan tu makan ni, dia keluar 4.5 ambil. Tapi hang kadang-kadang dia keluar metalik, baby keluar metalik. Satu macam yang senyum bah. Dia kata metalik, saya selalu tengok muka saya, you lah, dia kata you lah. Baby tu you lah, kami semua cerah. Sakit keluar, tak ada satu ibu dia kata ke anak dia, kerana hang lah aku susah. 9 bulan hang duduk dalam perut aku, hang bagi raplah kat aku. Keluar bertarung nyawa, tarik uri keluar, darah bersembur atas lantai banyak mana tak tahu. Nyawa, orang tua kata rambut macam ujung-ujung. Tapi keluar aja anak tu, datang anugerah Tuhan pada ibu. Badan dia automatik Allah supply yang susu. Allah supply yang susu. Keluar baby ayam susu sampai. Tanda kemuliaan Tuhan pada seorang ibu. Baby ni tak boleh makan apa dalam dunia. Dia cuma ada hubungan dengan mak dia. Lagu tu lah hang dengan mak hang dulu, hang sedang tak? Kalau hang dah ada anak 3, anak 4, hang boleh angkat suara dekat mak hang, hang betul-betul tak guna punya orang. Pasal Allah bagi hang rasa, bukan bagi hang tengok, rasa. Maka Allah kata apa? Dia ayat dia, Allah kata wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kata dekat mak hang. Kenapa? Lah ni hang cuba dengar, kalau anak hang kata dekat hang, hang rasa apa? Inilah cahaya mata. Hang cahaya mata, hang lah racun, hang lah penawar dekat dia. Macam mana hang boleh angkat suara? Kita ni ikhwan, hak jantan ni macam mana pula? Kedudukan kita, position kita sebiji macam bapak kita. Bila dengar isteri kita mengandung, macam mana bapak kita happy, lagu tu kita happy. Pasal tu ada lagu kan, inilah anakku yang pertama. Siapa menyanyi lagu tu? Kak Hamid lah. Oh Allah mah, I'm kilau. Terima kasih. I'm kilau, betul kan? Anakku yang pertama.
Saya ingat Mak Jais tadi punya mak kilau. Duk kilau. Subhanallah. Dia punya seronok. Lepas tu tengok macam mana kita start ambil berat. Kita tengok anak kita menangis. Bila anak tu diben dan dibenti pada kita, macam mana kita rasa punya sempurna hidup ni. Lagu tu lah bapa hang rasa dengan hang dulu. Tambah baby yang pertama ni, cucu mula ni mak bapak kita dapat. Allahu Akbar. Hang tahu tak betapa besarnya hang di mata mak bapak hang. Macam mana hang start cari kerja, hang impun duit, hang jaga ekonomi keluarga hang. Lagu tu lah pak hang duk buat. Fikir pasal pampers, pasal makan. Hang tak makan tak apa, anak hang kena makan. Lagu tu lah pak hang dengan hang. Dan ni pak hang dah tua, redot dah habis muka dia. Hang tak dapat tengok apa yang pak hang buat kat hang. Tapi Tuhan kata aku bagi kat hang. Hang tengok dengan mata hati dan muhasabah. Apanya hang buat kat anak hang, yang itulah bapa hang buat kat hang. Macam mana hang sayang dengan anak hang. Kalau nyamuk tu mai getit, hang hambat nyamuk tu satu kampung, hang spray bagi mampu bang. Spray bagi mampu. Macam itulah bapa hang jaga hang. Apa hang harap dengan anak hang? Lagu itulah bapa hang harapkan. Bahkan kita tak pernah harap apa-apa daripada anak kita. Kita harap mereka hidup bahagia elok-elok. Macam itulah bapa kita dengan kita. Pernah dia cari kat kita. Pernah. Tambah orang dulu naik basikal, naik motor. Nyawa ni atas 2 tayar. Balik malam. Jalan tengah jalan dengan motor tu. Siapa jiran dia? Lori, trailer, bas kelang. Anytime dia boleh rebah. Perut dia, kepala dia boleh terborai tengah jalan. Itulah pertarungan bapa cari nafkah untuk anak. Yang sekarang ni bapa kita dah tak ada. Allah bagi kita pula bertarung benda tu untuk anak-anak kita. Apabila Allah tutup mata hati kita daripada muhasabah, Allah tutup kita daripada sebesar-besar nikmat dan kurnia. Maka bila kita duduk mengaji ni ikhwan, kita tak dapat muhasabah diri. Tahap mana kita dah capai dalam ilmu, terutama tazkiyah ni. Bila Allah tutup mata kita daripada tengok di mana kedudukan kita. Artinya Allah tutup yang Tuhan kata wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Bekai sana tu Tuhan tutup. Maka Imam Ibn Qayyim kata seburuk-buruk orang bila dia tak boleh muhasabah dalam hidup dia. Apa jadi dalam hidup kita ya ikhwan? Ayat 18 Al-Hasyr ni jangan lupa apa dia? Muhasabah. Kata Umar Al-Khattab, hasabu anfusahum qabla an tuhasibu. Hasibu anfusakum. Kau hisap, kau muhasabah diri kau sebelum Tuhan muhasabah kau. Ketika tu kau tak boleh nak buat apa dah. Hanya akan diberi keputusan balasan buruk ataupun baik. Tapi kalau kau muhasabah diri kau, banyak benda kau dapat ubah dalam hidup kau dan masa masih ada. Ikhwan a'azakumullah, itulah di antara 1-2 perkara kita dapat dalam pelajaran kita yang kita ambil daripada para alim ulama kita, yang mereka ajak kita hari demi hari supaya kita ada hati